Baru ni hadis telah kita baca. Terjemah pun sudah dah. Cuma bincang dah tak ada lagi. Jadi baru ni kita telah sampai ke bab taqdimil walidain ala at-tatawwu' bis salati wa ghairiha. Mengutamakan dua ibu bapa daripada sembahyang sunat, daripada pekerjaan sunat, sama ada sembahyang atau selainnya. Tak apalah, kita terjemah sekali lagi bela-bela tu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Juraij beribadat di sebuah biara. Maknya datang. Kata Humaid, dia menggambarkan kepada kami, yakni Abu Rafi' menggambarkan kepada kami bagaimana Abu Hurairah menggambarkan, bagaimana Abu Hurairah menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan ataupun menggambarkan ibu Juraij itu ketika dia memanggilnya, bagaimana dia meletakkan tapak tangannya di atas keningnya, kemudian mengangkat kepalanya kepadanya untuk memanggilnya. Dia kata, wahai Juraij, saya ibumu, bercakaplah dengan saya. Kebetulan pada ketika itu Juraij sedang bersembahyang. Maka dia berkata, ya Allah, ibuku dan sembahyangku. Lalu dia memilih sembahyangnya. Mak dia mari pula, kemudian mengulangi pula pada kali yang kedua. Dia kata, wahai Juraij, dan seterusnya. Itu kita sudah terjemah dah. Jadi Juraij ini ceritanya berdasarkan riwayat Musnad Imam Ahmad, ada sebutkan Juraij ini asalnya seorang peniaga. Kadang untung, kadang rugi, gitulah keadaan orang yang berniaga ni. Dia pun satu hari dia fikir, apalah faedahnya buat kerja lagu ni, menega begini. Dia pun tinggal kerana nak cari suatu perniagaan yang memang menguntungkan, tidak akan rugi. Dia pun tinggal perniagaan dia dan jadilah ahli ibadat. Jadilah ahli ibadat. Seperti kita tengok dalam hadis-hadis yang kita baca minggu lepas, kadang-kadang disebutkan sauma'ah, kadang-kadang disebutkan dair, iaitu biara. Bentuknya ialah macam menara begitu, tinggi dan runcing di bahagian atas. Itu bangunan dia berbentuk gitu, bulat kopak segi ke, tapi atas tu runcing, dan tinggi jugalah bangunan tu. Habis itulah biasanya yang dikatakan sauma'ah, tempat beribadat. Ibnu Battal mengatakan dia mungkin seorang nabi. Dia mungkin seorang nabi. Tapi kebanyakan ulama kata tidak, dia bukan nabi, dia orang biasalah. Tetapi akhirnya dia menjadi salah seorang aulia illah, wali, menjadi wali, tu wali. Dia orang biasa, tetapi kerana ibadatnya dan kerana dia bersungguh-sungguh menjaga dirinya, akhirnya dia jadi wali. Dan hak munasabahnya, kebanyakan ulama mengatakan dia ni adalah pengikut Nabi Isa, selepas pada Nabi Isa. Sama ada kalau kita kata Nabi pun boleh lagi ada selepas Nabi Isa. Hak tak boleh adanya selepas Nabi kita. Kalau selepas Nabi Isa pun masih boleh lagi, apalagi kalau sebelumnya. Kalau kata wali tu memang tak jadi masalah lah.
Kalau kata Nabi pun begitu. Tapi hak nasabahnya bukan Nabi tapi wali, dan hidup selepas daripada zaman Nabi Isa, dan antara pengikut Nabi Isa lah. Buktinya apa dia? Iaitu dia berada di dalam biara Sauma'ah. Sauma'ah yang menunjukkan dia telah memilih cara hidup rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Jadi cara hidup rahbanah ataupun rahbaniyah atau kepaderian, kita kata cara hidup kepaderian, mengasingkan diri daripada dunia, tak menikah, tak ada menikmati kenikmatan hidup, duduk dalam keadaan ibadat, penuh dengan ibadat. Cara hidup yang seperti itu adalah bid'ah yang diada-adakan selepas daripada Nabi Isa. Sebab ayat tu duduk cerita tentang Nabi Isa. Jadi hak munasabahnya selepas Nabi Isa. Tak apalah. Jadi ceritanya mak dia mari. Mak dia ni kiranya orang pandai juga. Kiranya orang pandai juga, orang mengaji jugalah. Sebab apa? Dia doa nak marah ke anak dia pun dia tidak boleh parah, tidak boleh su. Dia hanya kata jangan matikan dia sebelum dia melihat pelacur. Melihat, bukan sebelum dia berzina. Dia tak kata gitu. Pandai jugalah cara-cara tu. Jadi ini juga pengajaran kepada ibu-ibu kemudian. Kalau nak kata pun, nak kata terlanjut, nak marah, jangan boleh persu. Biar ada hak lah. Jangan jadi teruk. Kalau jadi Tuhan makbul, doa tu, hak kata tu jadi masing, kita kata tidaklah parah, kena anak tu. Itu pengajaran. Jadi mak dia ni pergi, kata Humaid, Abu Rafi' gambarkan kepada kami. Dia ajuk lah. Dia ajuk tu Abu Hurairah buat. Abu Hurairah buat tu ajuk Nabi buat. Inilah orang panggil musalsal. Musalsal, hadis musalsal. Musalsal bil fi'li, musalsal dengan perbuatan. Dia kata jenguk-jenguk, begitu. Begitulah dia ajuknya. Boleh jadi pada ketika tu panas kau, becah kau, dia begitu. Lepas tu dia jenguk-jenguk, pasal tinggi kedudukannya, dia tak boleh nampak tanpa dia jenguk, begitu. Jadi ceritanya Juraij ini hak skala-skala lah. Kalau mak dia pergi, dia akan jenguk kot jendela. Dia hola kepala kot jendela, apa? Dia tanyalah, selesai masalah, dia masuk pula. Begitulah. Jadi pada ketika ni, kali ni mak dia pergi tu, dia duduk semaya kebetulan. Bila dia duduk semaya, dia kata, ya Allah, ibuku dan sembahyangku. Mana dia erti juga besar ni hak ibu ni, tetapi dia berbelah bagi. Mana besar dengan sembahyang, nak jaga hak mana. Duduk dalam sembahyang tu, mari kata begitu. Jadi kata tu kata dengan mulut kau kata dalam hati. Ada dua pendapat. Setengah ulama kata dengan mulut. Dia kata koha lah, ya Allah, ummi wa salati, aku nak jaga mak aku ke atau sembahyang aku. Mana dia kata gitu. Mengikut setengah-setengah ulama, dalam syariat Nabi dulu, kecek dalam sembahyang bahawa setara tu tidak membatalkan sembahyang. Bahkan dalam syariat Nabi kita pun, di peringkat permulaannya, kecek dalam sembahyang, rekah lagu tu tak membatalkan sembahyang. Orang kata batal sembahyang ni hak kemudian. Tapi di suatu peringkat dia tak batal sembahyang. Jadi bila dalam syariat kita pun tak batal, hak munasabahnya dalam syariat dulu lebih-lebih lagi lah. Sebab dia tidaklah ketat supaya kita dalam masalah ni. Tetapi ramai juga ulama yang mengatakan dia tak kata. Maksud kata ni, kata dalam hati, terlintas dalam hati dia.
Terlintas dalam hati dia, dia tak boleh kecek juga dalam sembahyang. Ada juga yang berpendapat gitu. Tapi dia pilih sembahyang dia, mana meneruskan sembahyang dia. Mak dia duduk terjenguk-jenguk itu tak nampak, lalu balik. Ni dalam cerita ni sekali lah. Dalam cerita beberapa hadis kemudian ni lebih kurang ni juga. Cuma sampai 3 kali dah mak dia pergi. Mana pada hari yang berlainan. Hari mula-mula, lepas tu hari yang kedua dan hari yang ketiga. Dia hanya duduk kata begitulah. Duduk kata begitu. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan walaupun dia ahli ibadat, tapi ada kekurangan dia di sini. Kekurangan dia iaitu dia kurang fiqh. Dia kurang reti masalah agama. Kalau dalam sembahyang ni sepatutnya boleh jawab ke tidak? Hak mana perlu diutamakan? Sepatutnya dia kena utamakan hak mana? Sembahyang dia tu sembahyang gap. Kalau kata fardu, lagu mana? Kalau kata sunat, lagu mana? Baik, kita tengok sini. Dalam syarah Imam Nawawi dia ada sebut. Dalam hadis ni ada kisah Juraij, kata dia. Dia melebihkan, mengutamakan sembahyang dia daripada menyahut seruan ibunya. Mak dia panggil, mak dia pun doa lah. Doa kira buruk lah kepada dia. Allah SWT menerima doa mak dia tu. Kata ulama, ini menjadi dalil kepada yang betulnya kepada orang seperti dia tu sepatutnya, betulnya dia kena jawab. Dia kena jawab sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia duduk sembahyang sunat tu. Dia bukan duduk sembahyang fardu. Berterusan mengerjakan sembahyang sunat tidak wajib. Sedangkan menjawab atau menyahut seruan ibu dan berbuat baik kepadanya itu adalah wajib. Menyebabkan siapa jadi kecil hati, sakit hati itu haram. Derhaka kepadanya. Padahal dia boleh, kalau dia tidak nak jawab pun, dia cepatlah sembahyang tu, rekah sembahyang tu. Rekah tu maksudnya kalau nak baca surah, tak usah baca surah lah. Misalnya kita kata kalau sembahyang kita tasbih, tak payah tasbih lah dalam rokok tu. Pakai perekah gitu sepatutnya. Dan lepas tu pergi jenguk lah, jawab lah. Lepas tu sembahyang lah, nak sembahyang pula pun tak kisah. Lepas pada tu sepatutnya dia buat begitu. Tapi ada juga yang kata boleh jadi dia takut gol lain yang dia tidak jawab tu. Bukan kerana dia tidak tahu. Boleh jawab kalau sembahyang sunat seumpama yang dia buat tu. Boleh jadi dia takut mak dia ni, ni satu pendapat lagi hak Imam Nawawi sebut. Boleh jadi dia takut mak dia panggil dia kelip, buahlah duduk sini. Duduk jadi paderi di sini, duduk jadi rahib di sini, buahlah. Dan panggil balik kepada dunia. Boleh jadi dia takut tu. Sedang molek dia duduk tengah sembahyang. Kalau tidak sembahyang pun dia tidak berapa nak sahut dah. Sedang molek dia dalam sembahyang. Boleh jadi mak dia tu nak ajak dia kepada dunia semula. Dan akan melemahkan semangat dia. Jadi dia tak sejuk pun. Itu ada juga pendapat sesetengah ulama. Tapi itu tidak jelas. Itu hanya pandangan saja. Hak zahirnya dia sembahyang, dia tidak jawab. Padahal dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Kalau kita kata, dan sekarang ni pun dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW ni, kalau duduk sembahyang sunat, mana kena jawab, wajib jawab. Kalau sembahyang fardu pun ada ulama mengatakan wajib jawab. Cuma cara jawab tu adalah caranya, misalnya kita kata subhanallah, subhanallah. Ataupun kalau tak saya jawab gitu, cepat sembahyang. Lepas tu pergi. Jangan dia balik dengan hati dia kecewa. Itu maksud dia je. Jadi ke mana-mana pun sembahyang fardu pun kena jawab juga. Ada setengah ulama kata kalau sembahyang fardu tidak wajib, tapi boleh jawab. Kalau sembahyang sunat ni wajib. Jawabnya begitulah. Nak kecek tak boleh.
Tak boleh dah kecek tu. Ataupun kalau tak kecek pun, kalau boleh, kalau sembahyang sunat lah, boleh buka pintu, jalan pergi buka pintu, biar dia tengok sendiri. Itu satu cara juga. Kok mana-mana pun kena sahut, jangan duduk senyap. Jadi mak dianya naik panah. Mak dia bila dia tidak jawab itu, dia kata, ya Allah, ni Jureid ni, dia anak saya kecek dengan dia tak jawab, tak kecek dengan saya. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum turiyahu, sebelum kau menunjukkan kepadanya misal, menunjukkan kepadanya perempuan pelacur. Sebelum kau takdirkan dia akan berhadapan dengan pelacur. Qala, ini setengah-setengah ulama mengatakan kata Abu Hurairah, tapi hakikatnya Nabi SAW lah juga. Sebab Abu Hurairah nak kata dia nak tahu mana. Jadi kalau kita kata qala di situ, Nabi SAW kata. Hak tu hak lebih jelas, senang rekah cerita. Kalau lama dia tu doa supaya dia agar dia tergoda dengan pelacur, nescaya tergoda dia. Tapi mak dia tidaklah doa sampai setara tu. Doa biar dia berzina ke, ataupun doa biar dia tergoda ke dengan pelacur. Tidak. Dia tidak doa sampai situ. Tapi nak ayatnya, kalau dia doa benda hak tak molek sampai setara tu, nescaya Tuhan bui. Maknanya mak dia pun tidak sebarangan orang juga. Mak dia ni. Jadi dengan sebab tu orang kata takut ajak mak dia ni, ajak kepada dunia semula, itu kurang kuat. Sebab tengok kepada keadaan tu, cara mak dia tu pandai nampak. Orang pandai. Orang beragama juga. Kalau tidak dia tak doa gitu. Dan Nabi SAW tak kata dia ni kalau kata begitu akan jadi gitu. Menunjukkan orang yang istimewa jugalah mak dia tu. Kata Nabi SAW, adalah seorang penggembala kambing yang selalu menumpang di biara Jureid itu. Kalau hujan ataupun kalau malam, kadang-kadang pergi numpang situ, kok tepi-tepi tu, kok kata apa ni, beranda dia kau tepi-tepi biara tu, menumpang situ. Katanya ada seorang perempuan di kampung itu. Dia keluar seorang perempuan. Fawaqa'a 'alaiha ar-ra'i, ini hak cerita hak ringkas. Penggembala itu pun berzina dengannya, dan dia mengandung, kemudian melahirkan anak. Orang pun kata kepadanya, "Apa boleh anak ni mari mana?" Dia kata, "Anak ni anak orang ahli ibadat dalam biara ni lah." Dia kata. Qala, kata Nabi SAW, mereka pun mari dengan kapok, dengan jak, dengan siku, dengan gapo, mari panggil dia. Kebetulan dia duduk semayang, macam. Jadi semayang ni bukan dalam syariat kita sahaja ada. Itu benda antara hak boleh disimpulkan. Syariat dulu pun ada juga orang panggil semayang tu. Cuma kaifiat dia tu tentu tidak sama 100% dengan hak kita ni. Tapi hak orang panggil semayang tu ada dah. Kebetulan duduk semayang, dia tak jawab apa. Orang duduk gegel luar pun tak jawab apa. Sapa-sapa orang merobohkan biara dia. Jadi bila dia tengok habis rutuh ni, tubik kan dia. Apa pada tu? Pada semayang kita kata sesat tu, dia tubik. Orang ramai pun kata, ni tanya dia ni perempuan. Jureid pun senyum. Lepas tu dia pun sapu kepala budak ni, cerita hak ringkas ni. Hak seterusnya, hak tu lebih detail lagi. Sapu kepala budak, dia pun tanya, siapa ayahmu? Budak tu kata, ayah saya ialah penggembala kambing. Bila mereka dengar begitu,
pelik lah. Takkan budak ni boleh kecek, budak kecek bayi. Ni budak ni royak. Pelik lah. Mereka pun bina. Mereka pun kata, kita nak bina semula lah, kita robohkan runtuh ni, bangunan ni. Kita nak bina, ganti dia je sebab dengan emas dan perak. Juraij kata tak payahlah, kata dia. Buat sepuasa lah semula. Biar sepuasa daripada tanah lah juga. Tak payahlah daripada emas dan perak itu. A'iduhu turaban kama kana thumma alahu. Kemudian apa ni, kehendak mereka tu mengalahkannya, mengalahkan kehendaknya. Akhir sekali orang lagu tu orang ni, lagu tu lah. Kalau dia puja, siapa tak nampak, tak khabar ke diri dia, lebih-lebih pula. Tapi kalau dia ketika dia tak nampak tu, dia watak cara. Gitulah keadaan orang daripada dulu pun lagu tu, daripada dulu pun lagu tu. Supaya dalam Quran sebut qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Lagu tu lah perangai. Hak tu Ashabul Kahfi. Bila tengok pelik lagu ni mereka pun nak buat atas kubur tu biar masjid, bangun masjid. Hak comel. Begitulah cara dia buat. Hak ni pun mengalahkannya teman. Mungkin selepas mati dia, orang buat bina comel atas kubur dia tu. Sebab dalam Quran pun ada sebut begitu juga. Perbuatan penganut-penganut agama dulu, Yahudi dan Kristian lagu itulah. Jadi banyak daripada biara-biara ataupun gereja-gereja itu dibuat di atas kubur seorang nabi ataupun seorang wali. Seperti cerita Juraij. Tak dengar kata. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah lagi, dia kata tak ada kecek dalam buayan kecuali 3 orang. Mana bayi budak tak pernah sabar lah, kecek 3 orang. Nabi Isa sahibu Juraij bukan makna sahabat Juraij, ana budak dalam peristiwa Juraij itu. Bayi ataupun anak lelaki dalam peristiwa Juraij itu. Lalu dia cerita, Juraij ni seorang abid. Jadi seorang abid ini, ahli ibadat ni, ada kelebihan dia sendiri. Tidak semesti nak jadi wali ni dia kena banyak ilmu, alim, tak mesti. Walaupun ada salah silap kekurangan dia dalam faham, seperti tadi dia tidak jawab mak dia tu, suku hak tu. Tetapi ibadat ini adalah salah satu perkara yang boleh membawa seseorang itu jadi wali. Ibadat-ibadat ni, benda kesan dia je, buah dia, hasil dia siapa begitu. Jadi disebut seorang abid. Tetapi hak moleknya kalau boleh belakang lah, abid, ahli ilmu, abid dan lain-lain lagi. Biasanya payahlah nak ada belakang tu. Dia pun tak apalah, dia buat biara dia, duduk dalam tu lah. Lepas tu sebab tak adil lah juga, cuma ada beza sedikit lafaz dia. Mak dia mari, dia duduk semayang. Mak dia kata Juraij, dia apa kata, Tuhanku, mak saya dan semayang saya. Dia terus semayang. Mak dia pun balik. Di sini dia ayat esoknya. Dan begitulah seterusnya sampai 3 kali, 3 hari. Cuma dalam riwayat ni beza sikit daripada hak dulu. Orang-orang Banu Israel duduk kecek-kecek. Begitulah orang ni. Gapo-gapo kelebihan seseorang tu jadi buah mulut orang lah. Dia tengok dia ni pelik, ahli ibadat kuat, dia tak cara ke dunia. Jadi bagi mereka, orang yang buat lagu ni molek lah, orang istimewa lah, lebih lah, orang yang rapat lah dengan Tuhan, kira-kiranya. Begitulah jadi buah mulut orang. Dia ni kuat ibadat. Dan ada seorang perempuan pelacur, yutamatsalu bihusniha, masyhur kerana kecantikannya, masyhur dengan kecantikan. So jadi buah mulut juga orang. Pasal comel dia tu, dia pun kata, jadi seseolah ini cabaran lah. Ya, ini penyakit orang perempuan pula. Orang yang molek-molek tu dia ganggu.
Dia ganggu. Jadi ujian pula. Dia kata, kalau kamu nak, saya boleh goda dia. Saya boleh goda dia untuk kamu. Jadi nak memuaskan hati kamu. Setara mana? Orang buah kan lagu mana? Kalau kena hak tu, boh dia. Macam-macam lah ni. Macam-macam orang ni kan ada sampai bertaruh manusia ni nak memunahkan orang. Sampai setara tu kadang-kadang. Jadi hak ni pun itu. Jadi tak apa. Dia pun pergilah jumpa dengan Jurej. Pergi jumpa dengan Jurej. Jurej tak cara, tak enak, tak cara, awak tak tahu. Tak terpengaruh lah Jurejnya. Mana orang kuat. Kuat sungguh. Kuat sungguh. Jadi dalam riwayat ni kata sekali ya. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan 2 kali atau 3 kali. Sampai 3 kali. Dia awak tak cara. Lepas tu dah begitu dia malulah perempuan tu. Pelacur tu malulah. Lagu mana dah tidak berjaya. Nak buktikan kepada orang bahawa dia telah berjaya menggoda Jurej. Lagu mana? Apa dia pun pergi jumpa dengan penggembala kambing yang selalu duduk menumpang di biara Jurej itu. Dan dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu. Jadi berzinalah dia dan mengandung kemudian. Bila dia beranak, dia dakwa itu anak Jurej. Orang-orang pun pakak pergi lah. Gitu je lah. Pakak pergi, pakak pergi, suruh turun. Suruh turun. Jadi berontak lah orang, berontak. Itu dia. Jadi dia tak boleh terima orang ni. Kalau orang yang kata lebih jauh ni, kalau ada berlaku kekurangan kepada dia, sampai dia akan menceroboh orang. Apatah lagi kalau orang politik. Kalau orang politik ada salah, walaupun jasa dulu banyak pun lagu tu lagilah. Sebab dia kait dengan orang ramai. Ni tak ada kait dengan orang ramai, tak ada rugi dia, tak ada apa-apa dia. Pun dia boleh manusia ni. Dah suruh tu. Mereka pun robohkan itu biara dia tu dan pukul dia. Ini berbeza daripada riwayat dulu. Ini lebih detail. Pukul dia. Dia pun kata, Bapa ni lagu ni. Orang pun kata, telah berzina dengan perempuan ini. Ni beranak dia. Anakmu lah. Dia pun kata, mana budak tu? Orang pun buat mari. Dia pun kata, biarkan daku bersembahyang. Dia minta, dia nak sembahyang. Jadi sunnah yang seperti ini ni kan, daripada dulu sampai kepada zaman kita ni, zaman umat Muhammad ini pun diajar. Kalau seseorang itu ada masalah, nak kena hukum ke gapo pun, sekarang ni orang buat begitu. Orang nak kena hukum bunuh, dia beri dulu peluang. Dia beri doa, kena mayat, kena gapo ke, dia beri. Jadi hak ni pun dia minta supaya isteri Ibrahim, Nabi Ibrahim, Sarah tu, bila dia nak diperkosa oleh raja tu kan, dia semayang. Dia semayang juga, ambil air semayang, dia semayang. Begitu juga sahabat Nabi Khubaib yang dibunuh tu, dia ditawanan dan dibunuh. Khubaib itu, dia pun minta sebelum dibunuh, dia minta nak semayang. Mana semua ni cerita ni Nabi SAW tak bantah. Bermakna ia merupakan sunnah, bukan cerita syariat orang dulu saja, tidak. Kita pun molek juga buat gitu. Bila dia semayang, dia selesai semayang, dia pun pergi dekat budak. Dia pun cucuk tangan dia di pusat budak tu, sambil dia berkata, wahai budak, wahai bayi, siapa ayahmu? Budak tu pun kata, si fulan, penggembala itu. Dia sebutlah namanya, fulan tu, tempat fulan tu, dia sebutlah nama tu, penggembala tu. Jadi sebut fulan penggembala, siapa ayahmu? Jadi ulama-ulama bahas, bolehkah orang yang berzina tu anak tu dinisbahkan
dikaitkan dengan dia, makna dikatakan ayah dia, tu benda. Sedangkan ulama mengatakan tak boleh. Lepas tu dia kata siapa ayahmu, dia pun kata mana ayahmu. Jadi ayahmu ni apa maksudnya? Apakah dari segi syariat, dari segi undang-undangnya memang anak zina ni dibebaskan kepada ayah dia dan sah sebagai anak dia? Tidakkah anak yang sah dia anak hasil perkahwinan yang sah? Maka jawab ulama, hak ni hak kata ayahmu, siapa ayahmu? Ayah saya orang ni. Hak ni secara majaz, kata dia. Dari segi mana dia ni daripada keturunan lah, daripada air mani kawan tu. Itu maksudnya, bukan ayah hak rasmi, hak sah, tidak. Sebab tak boleh. Jadi sebab itulah mungkin kalau anak zina ni tak boleh dinisbahkan kepada ayah dia, susah jadi fitnah, jadi gapa. Mungkin dalam keadaan tu hak ulama-ulama, pendapat ulama bagi tu molek juga digunakan. Misalnya kita kata bin Abdullah, bin Abdullah hamba Allah, ayah dia sebenar hamba Allah juga, hamba Allah juga, bin Abdullah. Tapi kalau orang kafir tidak gitu, ayah dia sah, bin ayah dia, bin ayah dia kalau orang kafir. Cumanya nak membezakan, takut jadi serupa dengan orang Islam. Dan mungkin dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan banyak perkara menyenangkan, dari segi politik mungkin boleh ditambah lain. Misalnya kita kata kalau tempat kita ni kan ramai orang Cina bisa masuk Islam, cuma dia bubuh Abdullah, tapi dia bubuh lah Chong ko Yong ko gapo ko, gitu. Nak menunjukkan nama keluarga dia, nama keluarga dia dikaitkan, jadi boleh tahu ini. Tapi hak sebetulnya tak ada begitu. Hak sebetulnya bin ayah dia tu, dan orang boleh tahu juga, boleh tahu juga. Kita dari segi pejabat pendaftaran lah, kita kata dah bukan tukar dengan kita tak tahu baru masuk Islam ke, lama dah Islam ke, boleh jadi tukar dah. Sebab ayah dia tu nama kafir, boleh tahu dah situ. Lepas tu sebagai catatan misalnya di pejabat, boleh buat dia ni orang baru masuk Islam ke apa, kalau cek boleh. Tak payah benda tu, tak payah kita ubah kata misalnya orang tu bin Abdullah. Sebab apa? Kecil hati ayah dia, tak ada unsur dakwah di situ. Mana masuk Islam ni putus hubungan dengan ayah. Yang keduanya adalah Quran sebut ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Dia suruh kaitkan manusia ni, orang ni dengan ayah, bin kepada ayah. Hak tu paling baik, paling adil, Tuhan kata. Dua. Yang ketiga zaman Nabi ramai masuk Islam, tapi tak ada seorang abu bin Abdullah, tak ada seorang abu. Bin ayah dia lah, bin ayah dia lah. Ayah dia kafir nama gapo aku tak kira lah. Khalid bin Al-Walid, Al-Walid balik lah. Gitu. Dan lain-lain lagi, ramai lagi masuk Islam tak pernah ada bin Abdullah. Cuma mungkin kalau kita kata kalau nak bin Abdullah ni, kalau anak zina mungkin boleh, untuk menghindarkan daripada fitnah dan kesan buruk kepada anak tu, mungkin boleh kita kaitkan dengan Abdullah. Nak jaga, dari segitu nak jaga anak tu, bukan nak jaga ayah. Dan ayah tu tak, kita tak boleh kaitkan dengan ayah dia, sebab tidak sah. Boleh dibinkan ini kalau sah. Sah tu kena menikah secara sah, dia berzina. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan tak boleh. Misalnya Imam Nawawi kata dalam sini, qad yuqalu, mungkin orang kata dia penzina ini tak boleh dikaitkan anak dengan dia. Lagu mana? Ni dia kata siapa ayahmu? Dia pun kata ayah saya ni. Nabi tak ada komen, Nabi tak ada kata itu silap dia jahil kok, dia apa kok. Tak. Dan Tuhan bui melalui mulut budak tu hak Allah dah tu. Sebab budak satu tak kecek, jadi dia kecek tu, dia guna perkataan lagu tu seseolahnya macam boleh. Lagu mana? Jawapannya ada dua, kata dia.
Yang pertama, boleh jadi dalam syariat mereka boleh anak zina dikaitkan dengan ayah dia. Dalam syariat mereka. Syariat kita tak boleh. Yang kedua, yang dimaksudkan ialah mimma iman anta, dari air mani siapa engkau ni. Jadi gitu maksud dia. Jadi man abuka tu, sebut abuka tu maksudnya begitu. Dan dia sebutkan ayah secara majaz. Secara majaz, bahasa pinjaman. Sebab zahirnya anak ni lahir daripada ayah, jadi ayah lah. Tak secara lah sah, tidak sah suku hak tu. Tu lepas tu dia kata si fulan tu maksud dia sebut nama lah, penggembala. Kata Nabi SAW, mereka pun mari pula jumpa dengan jurid itu, siung dia. Siung. Lagu tu lah tabiat manusia ni. Siung. Sapu ambil berkat sapu tangan dia, kau salah, kau sapu muka lah, macam-macam lah buat. Sapu kaki dia, kau ada kaki lepas tu sapu dada nak ambil berkat. Lagu tu lah. Dan mereka berkata, kami nak bina untukmu biaramu ini daripada emas sebagai ganti hak kami putus. Dia pun kata, tak payahlah, kamu buat semula daripada tanah sudahlah, sebagaimana hak asal. Mereka pun buat. Jadi hak tadi kata thumma alahu, kemudian pada masa dia tu memang buat tanah lagi. Dia kau lama kau harum nama dia, kau lama kau harum, kau lama kau orang kagum, lama-lama sampai ke peringkat puja buat. Bina begitulah cara. Itu yang kedua, orang bayi yang kedua. Yang ketiga, seorang bayi yang menyusu dengan ibu dia duduk tengah. Ibu dia bagi tetek lah dalam mulut dia tu, tengah-tengah berjalan, tiba-tiba mari seorang lelaki dengan naik kuda. Kuda tu hebat lah, memang kuda yang istimewa, kuda Gamaha lah kita kata, dengan pakaian yang hebat pula, dengan kemegahan, cantik. Orang yang naik atas kuda tu, mak dia pun kata, ya Allah, jadikanlah anak saya ni serupa dia ni, serupa orang ni. Lagu tu lah manusia ni kan, dia tengok terpengaruh dengan hak zahir. Kalau orang tu nampak kaya, nampak begitu, dia nak anak dia begitulah. Kalau orang tu nampak suhu kau, kalau orang tu nampak lebih kau, gaji besar kau, gapo kau, kita atau ada pangkat, ada kedudukan, ada kuasa kau, dia terpengaruh tu. Dia tak tengok di sebalik tu. Ni pengajaran kepada kita lah, jangan terpengaruh dengan zahir. Jangan terpengaruh dengan zahir. Kena tengok sebenar orang, seseorang tu dulu, barulah kalau kita nak puji, nak gapo pun tak apalah. Tapi kalau sekadar zahir, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Bahkan bahaya boleh jadi. Hak kita minta dengan Tuhan tu, minta biar anak kita masuk neraka seseolahnya. Biar jadi seperti dia. Si budak yang duduk isap tetek tu melepaskan tetek ibunya. Dia tengok, dia kata tu, ya Allah, jadikanlah anak saya ni seperti orang tu. Dia pun lepas tu. Dia pun tengok kau orang tu, budak tu tengok kau orang yang duduk atas kuda tu. Tengok, dia pun kata, terus dia kata, ya Allah, janganlah jadikan saya sepertinya. Si budak tu kata, janganlah jadikan sepertinya. Lepas tu dia pun paling pula isak tetek pula, muka budak. Terus isak. Lepas tu kata perawi ni iaitu Abu Hurairah, dia kata semacam saya nampak lagi ketika Rasulullah SAW meniru, mengajuk budak tu buat. Lagu mana mula-mula isak. Begitulah, mula-mula isak. Lepas tu demak dia kata, dia pun tengok paling. Kita kata paling kot tu lah, tengok orang tu. Lepas tu tengok. Lepas tu, ya Allah, jangan jadikanlah aku sepertinya. Lepas tu isak pula. Paling isak pula lah tetek tu. Jadi Rasulullah hajut isak jari, isak memel kita kata, ataupun tetek. Jadi dengan jari mana? Jari telunjuk. Nabi buat tu, isak jari telunjuk. Dia pun isak. Cerita Nabi lagi, dia kata, lepas tu orang lalu,
Orang bawa seorang gadis sambil memukulnya, mereka berkata, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Dia pula duduk kata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepadaku, dialah sebaik-baik pembelaku. Dia menafikan dah, orang tak dengar. Jadi dia kata, cukuplah Allah menjadi kepadaku, dan dia adalah sebaik-baik pembelaku. Mak dia pun kata, mak dia pun termasuk dalam ramai-ramai jalan itulah sekali dengan budak tadi. Ya Allah, jangan jadikanlah anak saya ni sepertinya. Jangan jadikan anak saya ni sepertinya. Budak tu pun tak ada isak tetek tu, lepas pula. Dia tengok kepada perempuan tu, dia pun kata, ya Allah, jadikanlah saya sepertinya. Bukan kata jadikanlah saya sepertinya jadi terfitnah, jadi kena pukul, jadi lagu tu. Jadi jadikanlah saya seorang yang baik sebenarnya, seorang yang baik. Bukan nak suruh jadikanlah saya betul-betul serupa dengan tu, kena pukul, kena fitnah, kena kata orang. Tak. Tapi dari segi orang baik. Cumanya yang berlaku kepada dia difitnah. Fahunaka taraja'a al-hadith. Sampai di situ mereka, si ibu dan si anak itu berbalas-balas cakap dah lah. Mula-mula mak dia tu tak berapa itu mana macam bunyi gapo-gapo gitu, dia tak berapa perasan. Ni 2-3 kali ni dah. Budak ni boleh kecek ni. Dah kalau boleh kecek, nak tanyalah. Nak tanyalah. Benda pelik ni. Mungkin dia boleh royak. Apa ya dia kata apa dia jawab begitu tu. Mak dia pun kata, sudah kerja, pandai adalah. Asal makna halqa tu ada dua. Satu makna botak kepala perempuan, dicukur kepala, botak. Yang kedua dengan makna sakit tekak. Sakit tekak. Kalau kita kata sakit tekak, sakit tekak adalah aku. Kan lagu ni. Kita kan rajin kecek. Sakit kepala aku. Sakit, padahal tak sakit, kita kata menghadapi keadaan tu, sakit kepala aku. Ataupun kita kata, letih aku main lagu ni. Parok benar ni, parok ni. Ini pun lagu tu lah. Jadi asal dia, ataupun botaklah kepala aku. Orang perempuan ni, orang tak ajar cukup kepala, pelik jadi cukup. Itu perhiasan dia, jadi ganjil lah, aib sangat. Jadi apakah dia mendoakan kepala dia botak? Tidak. Di sini dengan maksud macam tadi lah, makna asal dia tu tidak maksudkan, tidak dimaksudkan. Jadi bukan dia doa biar dia jadi botak kepala. Dah. Nak ceritanya, sudah kerja berat kali, parok ni. Budak kecek ni pula, anak aku kecek ni. Seorang lelaki dengan berpakaian cantik, lalu saya kata, mak kata, ya Allah, jadikanlah anakku ini sepertinya. Tetapi kamu pula kata, tu balas-balas cakap tu, kamu pula kata, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Orang duduk bawa seorang gadis ataupun sahaya perempuan, mereka duduk pukul dia dan berkata, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Saya pun kata, mak kata, ya Allah, jangan jadikan anak saya sepertinya. Tapi kamu pula kata, ya Allah, jadikanlah saya sepertinya. Apa kamu kata begitu? Budak tu pun kata, sebabnya kecek panjang. Sebabnya orang tu orang yang zalim. Orang yang zalim, walaupun apa aibat, dia zalim, dia jahat. Jadi jahat ni walaupun lebih nampak zahir, tak ada lebih hakikatnya. Tak pandai nak teliu benda lagu tu. Sebab apa? Membawa ke neraka, membawa kepada kemurkaan Tuhan. Gitulah kira-kiranya. Dia tu orang zalim, orang jahat. Saya kata, mak kata, ya Allah, jangan jadikanlah sepertinya. Saya kata begitu. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Dengan sebab itulah saya kata, jangan engkau jadikan saya sepertinya. Itulah sebab dia kata.
Yang si perempuan ini pula, orang duduk kata dia berzina, padahal sebenarnya dia tidak berzina. Orang duduk kata mencuri, padahal sebenarnya dia tidak curi. Sebab itulah saya kata, ya Allah, jadikanlah saya sepertinya. Maknanya walaupun orang tu nampak teruk, tak molek, tapi kalau dia tu berada di pihak yang benar, hak itulah kita kena sokong. Kita kena berada di sebelah itu. Hak tu lebih baik daripada zahirnya nampak gah, hebat, lebih mulia, tapi hak sebenarnya tidak. Itu benda dia cerita. Jadi hak Nabi SAW nak ayatnya apa dia? Jangan tengok zahir. Zahir tidak menentukan segala-galanya. Zahir tidak menentukan segala-galanya. Jadi hak nak sini sebenarnya dalam cerita ni, cerita Juraij tu buat baik kepada ibu bapa. Tajuk buat baik pada ibu bapa, melebihkan ibu bapa daripada ibadat kita yang lain. Kalau dengan mak pak ni, kalau kita sibuk lagu mana, nak buat kerja lagu mana pun, kena lebihkan dia. Tak boleh ibadat sekalipun, tak boleh. Duduk tengah ibadat pun kena melera lagi dia. Setara tu hak dia. Itulah maksud Nabi SAW ajar buat baik pada dua ibu bapa tu lagu mana. Itulah antaranya. Jadi kalau dia panggil, kena menyaut. Nyaut tu molek, jangan dengan kasar, jangan dalam bentuk mecok, kita kata mengaju, dengan membentak, dengan kita kata keras, tak boleh. Mana tak boleh menyakiti hati dia. Dua ibu bapa. Dan sembahyang, kalau hak sebelum pada ni kita sudah jumpa, nak jihad tu, nak gapo tu, lebih lagi ibu bapa. Kalau ibu bapa tak beri, tak boleh, kena tanya dia dulu. Kalau nak pahala, bukan pada jihad tu lebih. Pahala lebih lagi ada pada berkhidmat kepada dua ibu bapa. Situ sebenarnya. Sebab itulah Nabi SAW kata dulu, minggu lepas, fafihima fajahid. Kalau nak berjual sangat tak, jual lah dengan berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Jadi hak ni pun gitu juga. Kena jaga hati dia. Ni di bawah tajuk kecil. Tajuk besarnya buat baik. Buat baik tu nombor satu sekali pada dua ibu bapa. Dia baik, nombor satu sekali. Bab-bab ni berkait dengan dua ibu bapa. Tu nombor satu sekali. Lepas tu silah. Silah ni menjalinkan hubungan kekeluargaan. Siapa dia? Hak nombor satu sekali kena jaga dalam bab menjaga hati, jaga keluarga. Ibu bapa juga. Sebab tu dia bagi cara ke ibu bapa dulu. Dan adab-adab yang lain, itu akan kita jumpalah satu demi satu. Dengan sanadnya, itu kita sudah baca dah juga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, jeluk tanah lah hidung. Asal makna dia, bahar tanah lah hidung. Bahar tanah lah hidung. Sekali lagi, bahar tanah lah hidung. Itu asal perkataan dia. Raghima tu daripada ragham, mana tanah. Anfu tu makna hidung. Hidung. Tapi dari segi makna dia, sebab tadilah perkataan botak kepala tadi, dia tidak pakai makna asal dia. Pakai makna yang difahami daripada, iaitu yang lazim, yang mesti berlaku apabila dikatakan bahar tanah hidung tu. Gapo dia? Iaitu rugi, hina, celaka. Termasuk belaka. Malang. Yalah belaka. Malanglah. Malanglah. Sekali lagi, malanglah atau celakalah. Orang pun kata, siapa wahai Rasulullah yang celaka, yang rugi, yang hina, yang malang itu siapa? Nabi SAW bersabda,
man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang yang sempat dengan ibu bapanya ketika tua, ketika dia tua, salah seorangnya atau kedua-duanya, tetapi dia tidak juga masuk syurga, inilah orang yang paling rugi, orang yang paling malang, orang yang celaka. Dia dah dengan mak dia atau ayah dia atau kedua-duanya semasa tua, dia dah, tapi dia tak masuk syurga juga. Kalau nak kira tu, anak kunci syurga dah tu dia tu, mak pak tu. Sikit je dia berkhidmat, dia boleh masuk syurga. Mudah. Itulah jalan pintas, jalan yang paling mudah untuk seseorang tu masuk syurga. Tiba-tiba tak masuk syurga, dia doang gapo, dia layan lagu mana mak pak dia tu. Tu maksudnya Nabi SAW kata, ibu bapa kalau sudah tua kena jaga. Kalau tak jaga, menyebabkan seseorang tu tak masuk syurga. Pasal apa? Kalau muda, dia boleh lagi urus diri dia sendiri. Dia boleh cari makan lagi, dia boleh pergi sana sini, bawa kereta, bawa motor sendiri lagi, kita kata. Tapi kalau sudah tua, tak boleh lah. Nak pergi cari makan, rebah tengah jalan, naik motor, rebah lah, pesal lah, pital lah, macam-macam lah. Ketika tu dia tak faham lagi, tak faham lagi. Yang orang tua ni pada masa kecil kan, anak tak nampak tunjuk, ajar baca gapo. Anak apa ni tak dengar, budak-budak kecil kan tak dengar, ajar, tak boleh jalan, ajar jalan, segala-galanya tak boleh litah jalan sendiri, pimpin. Anak ni tak boleh buat begitu. Itulah bendanya yang dikata-kata masuk syurga tu rugi, malang. Inilah orang yang paling malang. Kalau nak kira, dia sudah duduk depan syurga dah, buka je. Maknanya orang yang ada kedua ibu bapa atau salah seorang, itu peluang dia, peluang dia nak masuk syurga. Janganlah dia sia-siakan. Dengan cara lagu mana? Dengan cara buat baik lah, dengan cara menghubungi dia lah. Jangan lepaskan peluang itu. Jangan lepaskan peluang itu. Tu Nabi SAW kata 3 kali, dia kata rugilah, rugilah, rugi sungguh. Ataupun malang lah, seperti kita kata tadi lah. Ada beberapa makna dia tu, kita boleh pilih lah mana satu daripadanya. Dengan sanad satu lagi juga daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW berkata, raghima anfuhu. Tadi anfu gitu saja, ni anfuhu, bahan tanah lah hidungnya. Tadi hidung saja. Atau rugilah dia, malangnya orang ni. Begitu. Orang pun tanyalah, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, orang yang dah dengan kedua ibu bapanya, sempat dengan kedua ibu bapanya pada ketika mereka sudah tua, salah seorangnya ke atau kedua-duanya, kemudian dia tidak juga masuk syurga, tak juga masuk syurga. Pelik benar lah tu. Dalam keadaan sudah kata siapa depan tu, tak masuk. Alangkah ruginya. Nak boleh siapa depan tu bukan main payah dah. Orang duduk minta doa, minta lama, susah. Susah duduk pada mahsyar tu minta tolong hak tu, minta tolong hak ni. Kita sudah duduk depan tu, tak masuk juga. Itulah. Dan dengan sanad satu lagi supaya tu juga 3 kali. Jadi hak ni sama ada Nabi SAW kata 3 kali gitu, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu,
So lagi raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu. Sama ada Nabi SAW kata begini, atau ini termasuk dalam hadis yang ringkas orang panggil. Hak detailnya raghima anfu tu dia ada 3, bahagi kepada 3. Bukan bahagi kepada je. Untuk orang yang ada dengan 2 ibu bapa ketika tua. Tapi kalau kita kata hak 3 ni Nabi kata untuk ni saja, bermakna kuat benar lah tu penekanannya. Setengah-setengah ulama mengatakan hadis ini ringkas, hadis mukhtasar, ringkas. Hak detailnya, hak lengkapnya ada diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lain, Tabarani, ramai lagi orang-orang lain meriwayatkan daripada Abi Hurairah juga, dan juga daripada Ka'ab bin Ujrah, sahabat Nabi SAW. Hak daripada Abu Hurairahnya, sebab tu dia kata hadis ini ringkas, sebab daripada Abu Hurairah juga ada di tempat lain. Raghima anfu ni 3 ni untuk 3 perkara, 3 jenis orang. Begini bunyi hadis itu. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Itu hadis Tirmizi. Celaka atau rugi atau malang atau lain-lain lagi yang kita sebut tadi, hinalah orang yang aku disebut di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Susah. Hak raghima anfunya, orang sebut nama di aku depan dia, dia tidak ingat kat aku, dia tidak boleh berselawat. Sebab itulah kita bertuah mengaji hadis ni secara tidak langsung. Bila sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada semua sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut. Jadi hak moleknya sebut. Belah-belah gitu ya. Tak payah khusus selawat. Selawat dah tu. Bila sebut Nabi, selawat. Orang yang tidak berselawat bila sebut Nabi ni, kata dia rugi orang ni. Rugi. Rugilah atau malangnya orang yang sempat dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu sebelum dia diampunkan. Habis bulan puasa tu tapi dia tidak diampunkan juga. Mana dosa dia tidak terhapus juga. Sepatutnya bulan Ramadan itu, fajar sebulan tu, bila habis tu dosa dia pun diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia tidak, sebab bulan tu bulan yang memang menghapuskan dosa. Mudah sikit ya buat, jadi selalu banyaknya ganjarannya. Maknanya ni cara orang tak buat kau satu ni. Biasanya cara puasa pun dek ni masuk bulan Ramadan, apalagi nak buat benda-benda lain, nak beribadat, nak beri sedekah, nak gapo pada bulan puasa, dak puasa pun dek. Jadi rugi. Tapi hak nak dalam hadis-hadis sebut kalau puasa, kalau jaga ibadat-ibadat pada bulan Ramadan itu memang diampunkan dosanya. Disebut. Jadi ampun dosa tu dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat molek lah, jaga molek lah bulan Ramadan itu. Kira-kira je ni hak kata rugi ni orang yang tak buat apa pada bulan Ramadan, Islam saja. Tak tahu ambil munafaat, ambil hasil daripada Islam. Dan rugilah atau celakalah atau malanglah orang yang kedua ibu bapanya tua, sudah tua. Dia sempat dengan kedua ibu bapanya yang tua, tetapi mereka berdua tidak juga menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Itu beza sikitlah lafaz dia. Kedua mereka tidak juga menyebabkannya masuk ke dalam syurga. Ibu bapa ada tua, supaya dia duduk depan syurga tu, tapi tidak juga masuk ke dalam syurga. Lebih kurang hak ni juga. Jadi setengah-setengah ulama kata hak ni adalah hak ni asal dia.
Ni ringkas kepada hak ni. Jadi 3 raghima'anfu tu bukan untuk seperkara, tidak, tapi untuk 3 perkara yang berbeza. Salah satunya orang yang dan dengan kedua ibu bapa dia ketika tua, tapi dia tidak juga masuk syurga. Bab kelebihan menjalinkan hubungan baik, mengadakan hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat handai ayah dan ibu dan selainnya. Jadi hak tadi tu, sebelum pada kita masuk bab baru ni, hak tadi tu 2 ibu bapa tu, ibu bapa sengertilah. Hak kata siapa dia saya nak khidmat nombor 1 sekali, hak paling baik mak saya. Hak mula-mula adik kita jumpa tu, mak saya 3 kali. Mak mana? Ada juga orang tanya, mak tiri ke, mak tua ke, mak akak ke, mak mana? Hak maksudnya hak lebih daripada ayah 3 kali tu, mak sendiri, mak kandung. Dia berbeza daripada mak-mak lain. Walaupun ibu mertua, walaupun ibu tiri adalah ibu kita juga, tetapi kedudukannya tidak seperti ibu kandung kita. Dari segi kita kena jaga banyak perkara, lebih kurang ibu kita juga. Tetapi nak lebih daripada ayah kita 3 kali tu, tak. Hak lebih 3 kali, lebih kita kena jaga dia tu mak kita sendiri. Bukan ibu tiri, bukan ibu angkat, bukan ibu mertua. Kalau hak tu lebih kurang ayah kita lah. Lebih kurang ayah kita. Sama tarafnya dengan ayah kita. Kalau ibu lain, kalau ibu ibu angkat pun begitu juga. Ibu susu ialah juga. Kena jaga belaka. Mereka ada hak yang besar terhadap kita. Kena hormat. Tak boleh jadi sakit hati ke apa, tu haram supaya tolak. Supaya mak kita. Bahkan Tuhan buat hikmat Tuhan. Jadi kita ada mak susu, mak mertua. Itu hikmatnya. Gantilah, sebab manusia ni ada kalanya dia masa kecil lagi mak dia tak ada. Bila dapat tua, supaya dia haram sampai bila-bila dah nikah. Tak boleh. Kok mana-mana, kalau ayah dia mati, ayah dia cerai lagu mana pun, sampai bila-bila tak boleh. Mak dia, walaupun ibu tiri, walaupun ibu tiri, walaupun ibu susu, walaupun ibu mertua, sampai bila-bila. Jadi kita kena hormat, kena jaga dia. Sebab apa? Bila tak ada pada masa kecil kan, ibu juga ni kedudukannya lebih kurang dengan mak kita. Orang perempuan juga kita nak kasih sayang seorang ibu. Jadi Tuhan panjangkan lagi. Sebab seseorang tu boleh jadi dia panjang umur, mak dia mati, ataupun mak dia tak ada, dia dah besar juga, tapi mak dia tak ada. Ada ganti. Tok tua, mak mertua, itulah ganti dah tu. Ganti, tidak jadi kita di kekosongan. Serupa dengan mak kita juga, ayah kita juga. Jangan kita anggap asing. Dia bahkan nak balah pula, nak deki pula, tak boleh lagu tu. Haram. Dosa besar juga. Itu masuk dalam dosa besar. Kena jaga. Sebab kalau ayah kita ada, kalau kita buat gitu, kau bini dia, mak tiri kita panggil, nah, serah lagu mana dia? Supa lah. Kalau dia tak ada pun supa. Dengan sebab tu kena jaga. Kita masih muda, kita masih budak, kita sudah tua pun supa je. Orang-orang sampai dulu terutamanya banyak benar berlaku lagu ni. Anak lebih tua daripada mak, tapi dia mak. Dia mak. Supa dengan mak kita. Banyak berlaku sampai itu kan. Jadi makna kalau kita siung tangan lah, tak ada hormat kepada dia, ni pun lagu tu juga. Lagu tu juga. Dan seumpamanya itulah. Jadi kita bukan dengan ibu bapa kita saja kena sayangnya, kena jaganya, sayang dia semasa dia ada dan selepas dia tak ada pun kena jaga. Itulah termasuk dalam adab Islam.
Lepas tu ceritanya riwayat daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar. Cerita Abdullah bin Umar ni, bahawa ada seorang lelaki Arab berjumpa dengan dia, orang lelaki darat lah, kita kata orang ulu, orang tidak bertamadun, jumpa tengah jalan nak pergi ke Mekah. Abdullah pun beri salam ke dia, beri salam kepada dia, dan suruh dia naik atas himar dia. Ya, dia naik, dan dia bagi serban, ya, dia pakai atas kepala dia tu, dia bagi ke kepala. Ibnu Dinar pun kata, anak buah Ibnu Umar, Ibnu Dinar pun kata, kami pun katalah, ramailah sekali dengan dia, muka dia tu guru dia orang besar, orang alim di kalangan sahabat. Kami pun kata kepadanya, semoga Allah memperbaiki, semoga Allah mengelokkan keadaanmu. Mereka ni puak-puak Arab, orang-orang ulu ni, dia kalau kita beri sikit pun habis redah dia. Apa? Siapa beri banyak gitu, mau benda mahal-mahal gitu? Orang tanya dia. Abdullah pun kata, inna aba hadha, ayah dia ni dulu baik dengan Umar bin Al-Khattab. Mana baik dengan ayah saya tu kenal gitu je, tapi oleh kerana ayah dia baik dengan ayah saya, jadi adalah menjadi kewajipan saya buat baik juga dengan dia. Berpanjangan, tidak kata putus. Ni ayah sayang ayah, anak tak tahu apa, tak tahu. Tak boleh, dia kena habis. Itu baru mesra sungguh, baru mesra sungguh. Dan dia kata, saya sesungguhnya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling besar ialah menjalinkan hubungan yang baik, iaitu silatul walad ahla wuddi abi, iaitu anak menjalinkan hubungan baik dengan orang-orang yang baik dengan ayahnya, dengan kawan-kawan ayahnya, dengan orang-orang yang dikasihi oleh ayahnya. Ini termasuk dalam kebajikan ataupun kelebihan, benda yang bagus, molek dibuat ni, iaitu kena jaga ataupun mesra juga dengan orang-orang yang baik dengan ayah kita. Mesti ayah kita suka. Kalau dia sudah mati, kalau kita kata dia ada, kita doa baik, Allah juhnya anak ni, padahal dia tak ada apa, sabit kita je dia pergi tu, pergi bawa buah tangan, kita kata sikit biarlah sekut tawa apa, bawa juga, mana tak ada ingat. Mestilah dia kata, bila jumpa dia pun tidak mesra, yang mesranya dengan ayah dia. Oh juhnya ajaran, ayah dia ni tengok anak ni, dia tidak kenal mana, tapi ingat mari jumpa, kan bagus, akhlak tu tinggi, begitu sekali tu ajaran tu. Dengan sanad satu lagi super tu juga, abarrul bir, kebaikan yang paling besar ialah seseorang menjalinkan hubungan dengan orang yang disayangi ayahnya. Mana dia jaga orang yang ayah dia sayang, orang yang ayah dia baik, dia tetap jaga. Super tu dia juga. Lepas tu asal lagi, lebih kurang tadi juga, cuma ini panjang sikit, daripada Ibnu Umar. Dia pernah keluar nak pergi ke Mekah, dia ada himar, dia naik unta, tapi himar pun ada juga. Himar itu yatarawwahu alaihi idza malla rukuba ar-rahilah. Bila dia penat, berasa lengah naik unta, puas naik unta, dia naik atas hemar, nak dapat angin, nak selesa sikit keadaan kedudukannya, dia naik hemar. Begitulah, pasal senang kan, bawa hemar kata, bawa unta kata. Bila penat, nak relax, naik hemar. Dan dia ada serban, dia pakai atas kepala dia tu. Ketika satu hari, kata dia, duduk atas himar tu, duduk selesa lah, ambil angin atas himar itu, tiba-tiba mari seorang Arabi, seorang ulu. Ibnu Umar pun tanya, bukankah engkau ni anak Fulan bin Fulan? Dia tanya, bukankah engkau ni anak Fulan bin Fulan? Orang tu pun kata, iyalah. Maknanya dia pun bukanlah kenal sangat, begitu setara tu je. Dia kata memang anak itulah. Dia putus,
Bagi hemah dia naik sana. Maknanya bila dia bagi hemah, dia terpaksa kena naik unta saja. Yalah, lepas pada tu kira-kiranya tak ada lah keselesaan tu. Dia bagi hemah, dia pun kata naik ni tu maksud pakai bagilah. Lepas tu dia serban atas kepala dia tu putih-putih. Kamu ikat, kata dia, kepalamu dengan serban, ikat. Jadi salah seorang anak buah dia katalah, semoga Allah mengampunimu. Engkau telah beri kepada Arabi ini himar yang kau buat naik untuk ambil angin dalam perjalanan ini, dan kau bagi pula serban yang kau pakai sendiri. Macam mana kita sampai gini, sedangkan dia ni tak perlu sampai gitu. Kita beri sikit buat birin dia nyuruh benar dah. Ibnu Umar kata, mana dia ingat pesanan Nabi ni. Tu henaknya sahabat-sahabat kita siapa pun, kalau ingat pesanan Nabi ni, jadi boleh pakai hak ni. Dia ingat. Dia kata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya adalah di antara tadi dia kata abarrul bir, kebaikan yang paling istimewa. Maksudnya seseorangnya tak ada orang lain lebih istimewa. Dalam riwayat akhir ni kita tengok dia penjelasan dia, antara kebaikan yang paling istimewa, antara kebaikan yang paling istimewa. Makna kebaikan yang paling istimewa ni ada beberapa, banyak, bukan dan banyak tahapnya, banyak peringkatnya. Antara hak paling, hak nombor satu, peringkat satu, ialah hak ni, buat baik kepada teman-teman, kawan-kawan ayah. Ayah saja disebut sini, mak serupa juga, mak pun serupa juga. Lagu tu lah juga. Dengan sebab itulah Imam Nawawi dalam syarah dia kata, hadis ini memberi pengajaran bahawa ada kelebihan menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan ayah, menjalinkan hubungan dengan kawan-kawan ayah, buat baik kepada mereka, memuliakan mereka. Ini termasuk dalam kita buat baik kepada ayah kita sendiri juga, dan memuliakan ayah kita sendiri juga. Sebab yang kita buat gitu tu kerana ayah kita lah, sabit dengan ayah kita lah, ya, jadi kita muliakan dia tu. Termasuk juga dalam hak ni kawan-kawan ibu, kawan-kawan datuk, kawan-kawan guru, kawan-kawan suami, kawan-kawan isteri, termasuk berlaku. Ni benda hak kita kena jaga berlaku, kena buat baik berlaku, semasa dia ada dan selepas dia tak ada. Sebab itu Nabi SAW baik bukan dengan keluarga Khadijah saja selepas dia mati, sayang Khadijah tu. Dia panggil jamu makan, panggil suka kecek, layan dengan baik, padahal Khadijah mati dah. Itu pengajaran dia sendiri buat. Dia sendiri buat. Dia kata antara kebaikan yang paling istimewa ialah seseorang menjaga seseorang berbuat baik kepada orang-orang yang disayangi ayahnya, ba'da'an yuwalliya, sepeninggalannya, selepas dia pergi atau selepas dia tiada. Itu makna yuwalliya. Lepas tu dia kata, Ibnu Umar kata, ayah dia ni dulu kawan kepada Umar, mana ayah saya. Sebab tu saya buat baik ni. Jadi buat baik tu sekali jumpa gitu ke, ataupun pergi semua ke lagu mana, tak kira dah orang panggil buat baik lagu mana, dia akan jadi suka, dia akan jadi terkenal kepada ayah kita. Memang jenis bakal baik ni, ingatlah kepada dia, akan ingat kepada ayah kita tu. Patutlah anak jadi gini pun bagus ayah dia dulu. Kan? Jadi menaikkan lagi, mengharumkan lagi nama ayah tu. Anak ni jaga, tolong penaik, lagi mengharumkan nama ayah tu. Begitulah keadaan. Ada seorang sahabat, ini ada dalam Abu Daud hadis ini. Dia tanya Abu Asid, dia kata, ketika kami duduk sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah tiba-tiba mari seorang lelaki daripada Bani Salimah. Dia kata,
Ya Rasulullah, dia kata, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Itu hak Nabi SAW kata. Ni molek sangat, kita patut jaga. Gapo dia kata, adakah ada lagi kebaikan yang saya boleh buat kepada ibu bapa saya selepas mereka tiada? Adakah lagi peluang apa-apa kebaikan yang kita boleh buat kepada dua ibu bapa kita selepas mereka mati? Nabi kata ada. Gapo dia? As-salatu alaihima. As-salah di sini bukan makna sembahyang, makna doa. Kamu berdoa untuk mereka berdua. Mana lepas pada mati, kita duduk doa, hak molek-molek untuk dia. Istighfar untuk mereka berdua. Nabi ajar istighfar, minta ampun dengan Tuhan, biar Tuhan ampunkan dosa dia. Dan menyempurnakan, melaksanakan, menunaikan, menyempurnakan janji mereka berdua, hajat mereka berdua selepas mereka tiada. Ni yang ketiga. Mana kalau dia janji, kalau dia nak, kalau harapan dia terhadap kita, dia nak gapo, kita sempurnakan. Itu bermakna buat baik kepada dia selepas dia tak ada. Doa, istighfar, hak tu dia sebut. Tapi tidak pernah dia sebut ngatik kau baca Quran, kau gapo, kau kira pahala. Tak ada. Cuba perhati, banyak ada hak lagu tak ada sambung. Mu buat apa-apa mu kira pahala ke dia, misalnya. Tak ada. Baca Quran tak ada. Ni ada sebut dalam hadis. Banyak-banyak kita tengok lagu tu lah. Jadi orang kata ada hak ni, ada ni semua apa ni, doa dan istighfar ada. Jadi kalau kita kira pahala apa-apanya, serupa juga. Mana kalau nak kira, bukan dia buat diri, tapi dia dapat manfaat juga, ada faedah juga istighfar, doa ni. Pakai pahala pun lagu tu juga. Dia kias, tak kena lagu tu. Sebab apa? Kira pahala dengan doa, dengan istighfar berbeza. Kita boleh doa untuk seseorang tu sebelum dia mati dan selepas dia mati. Boleh kita nak doa? Boleh. Orang tu hidup depan kita, kita boleh doa. Istighfar boleh juga, dia tak mati lagi pun boleh istighfar. Bukan nanti mati istighfar. Tapi kalau kira pahala, cuba tanya siapa-siapa, hak terima ada tu kan, boleh tu. Kalau kira pahala, boleh ke orang hak masih hidup lagi kita nak kira pahala dia? Boleh. Oh, kalau lagu tu senang tak? Kira pahala sebab kita kira pitih kat orang. Lepas tu dia pun boleh ambil pitih sana dalam ATM sana. No. Kita masuk sini. Boleh ke lagu tu? Tak ada. Hanya orang hak terima kira pahala ni pun dia lepas mati ya. Sebelum mati tak ada siapa dia terima kata ada. Tak ada. Bermakna beza tu kita tak boleh nak kias. Kias ni dia ada kaedah juga. Itu orang panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq. Tak boleh. Dengan sebab itu kita tak usah pergi jauh, tak usah pergi sekat Nabi royak sudahlah. Jadi mana-mana kita kata siapa berhenti baca berita dah, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada si dia mati tu dah. Siapa begitu? Adakah ajaran yang seperti itu dalam ajaran Nabi SAW? Tak ada. Tak saya cari, tak ada. Ajaran sahabat kau, ajaran imam-imam besar kau ada? Buat lagu? Tak ada, tak pernah ada. Itu cerita rekaan orang kemudian. Rekaan orang kemudian saja. Hak sebenar tak ada. Hak adanya hak ni. Nabi suruh doa, ada. Istighfar, ada. Dan menyempurnakan janjinya, harapannya, kehendaknya. Dia nak kita gap. Jadi pakaklah, biar jadilah hak ayah kita nak tu, mak kita nak tu, biar jadi. Dia nak suruh adik ni, dia tua dah, adik ni kamu caralah biar adik ni jadi orang ju, kena cara. Sebab ayah mati dah,
kena cara biar dia jadi baik. Itu bermakna kita buat baik kepada ayah kita, mak kita juga pak sudah mati. Itu ajaran Nabi SAW sangat comel. Kalau dibuat ni, masyarakat ni jadi baik sungguh, mesra, harmoni, tenang, tenang, bahagia orang kata masyarakat kalau lah amal ni. Seterusnya tafsiril bir wal ithm. Sekatulah dulu, wallahu alam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.